So ni soalan trial Selangor set 1 kertas 1 lah. Right. So nombor 1, tuliskan nombor berikut dengan awalan yang betul. Kalau kita tengok, nampak titik ni lepas 5. So untuk jadikan titik ni lepas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 5.9 darab 10 kuasa 9. So sekarang ini gram, betul? Ni kena ingatlah 10 kuasa 9 adalah giga lah, tera, giga, mega ni kuasa 6. So ni kuasa 9. So ini adalah 5.9 darab 10 kuasa 9 ataupun 5.9. Ini adalah giga gram. So jawapan dia A. 2. Raja 1 menunjukkan sebungkus kertas foto bersaiz A4. Unit GSM kertas merujuk kepada ukuran berat kertas dalam gram bagi semeter persegi kertas tersebut. Jadi nampak ni kalau tengok, okay, weight of paper in gram. So gram per square meter of paper. So maksudnya GSM ni, GSM sama dengan berat. Berat dia dalam gram. Okay. In gram per dia punya, nampak, semeter persegi per meter kuasa 2. Ini adalah maksud GSM. So dia kata kertas ke atas ni 230 GSM. Yang ini adalah dia punya ukuran. So kita tahu GSM ni dalam gram per meter persegi lah. Jadi kalau dia nak berat dalam gram. Gram sama dengan GSM darab meter kuasa 2. So ni meter kuasa 2. Sekarang saiz yang dia bagi adalah 210 mm darab 297 mm. So kalau kita nak tukar meter, senang terus tukar meter. Mm pergi cm bahagi 10, cm pergi meter bahagi 100. Jadi mm pergi meter bahagi 1000. So 210 bahagi 1000 dapat 0.21 meter. Darab ni bahagi 1000, 0.297 meter. So kita kira 0.21 darab 0.297 sama dengan 0.06237. 0.06237 meter kuasa 2. Jadi sekarang gram sama dengan GSM. GSM kita ni 230 darabkan meter persegi ni adalah 0.06237 sama dengan 230 darab 0.06237. So dapat 14.3451. So yang ni 34 dia dah bundahkan. So yang ni 3451. So basically maybe yang ni dia ambil sikit je angka bererti. Jadi jawapan dia adalah A. Tiga, pesawat juang milik tentera udara Diraja Malaysia mampu mencapai kelajuan. Ni lah dia bagi. Hitung jumlah masa dalam minit. Dia nak masa dalam minit diambil oleh pesawat tersebut untuk terbang dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan jarak. Okay. So sekarang dia bagi laju, dia bagi masa, dia bagi jarak. Okay, sorry, dia bagi laju, dia bagi jarak, dia nak suruh cari masa. So, kita kena kaitkan apa yang dia bagi, apa yang kita boleh kaitkan lah. So, sekarang ni kita tahu laju sama dengan jarak bahagi masa, betul? Jadi, masa sama dengan jarak bahagi laju. So, kita tengok balik masa dia sekarang ni. Okay, sorry, jarak dia sekarang ni adalah 3.15 darab 10 kuasa 5 ni dalam meter. Laju pula yang dia bagi adalah 1915 km per jam. Bila nak kira soalan ni, yang paling penting mesti make sure unit sama. So sekarang ni kalau sini kilometer, sini pun mesti kilometer. Kalau atas meter, either dua-dua tukar meter ataupun dua-dua tukar kilometer pun tak ada masalah lah. Tapi kalau sini tengok, kalau meter ni dah besar, ni nak darab 1000 kan. Lagi better kalau tukar km lah formula, tapi still jawapan akan sama. So meter pergi km kena bahagi 1000.
Betul? 3.15 darab 10 kuasa 5 bahagi 1000. Laju pula 1915. Okay, kan I kata kena tengok unit. Yang ni dalam, kita dah tukar jadi km. Betul? Yang ni pun km. So, nampak unit dia per jam. Jadi, jawapan yang kita dapat bila kita kira ni adalah dalam jam. Okay, so kalau guna kalkulator. Okay. So, 3.15 10 kuasa 5 boleh bahagi darab macam ni. Nak buat pecahan bahagi 1000 pun boleh, tak masalah. Bahagi dengan 1915. 0.1645. So 0.1645 ni dalam jam. Soalan nak dalam minit. Jadi kita darab dengan 60. Jadi darab dengan 60 dapat 9.867 ataupun 9.87. Jadi jawapan kita adalah A, 9.87 minit. Empat, cari nilai tempat. Dia nak tahu nilai tempat. So ni asas 7, 6, 3, 4 asas 7. Ni 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Nilai tempat. Jadi 6 ni dekat nilai tempat dia 7 kuasa 2 ataupun 49. Okay, so ni 452 asas 6 tolak 33 asas 6. So bila asas 6, kalau kita pinjam kita dapat 6. Kalau tengok ni 2 tolak 3 tak lepas, betul? So dia akan pinjam kat sini jadi 4. So 2 bila dia pinjam depan dia akan dapat 6. 6 tambah 2 kita dapat 8 lah. 8 tolak 3 dapat 5. 4 tolak 3 1, 4 lah. Jadi 415 asas 6. Jawapan dia C. Okey. Nombor 6, dalam rajah 2 PQS dan QRS adalah dua buah segitiga sama kaki. PQS mana? So PQS nampak ada tanda segitiga sama kaki. Lepas tu QRS pun yang ni lah. So kita tengok sini ada 90 darjah, betul? Kalau sini 90, jadi sini adalah 45. Sini pun Y sama dengan 45. Okey. Sekarang kita tengok Q ni sama dengan 110. Jadi 110 tolak 45 dapat berapa? Dapat 65. Jadi 65 kita tahu sini adalah 65. Sini dengan sini sama. Kalau dia segitiga sama kaki, sini pun 65. Jadi X ni sama dengan 180 tolak 65 tolak 65. 180 tolak 130 dapat 50. Jadi X tambah Y sama dengan 45 tambah 50 dapat 95. Jadi untuk 6 jawapan dia B. Nombor 7, rajah 3 menunjukkan sebuah pentagon sekata dan oktagon sekata. Bila dia cakap sekata ni, maksudnya semua dia punya sisi dia sama. Cari nilai bagi R dekat sini. So bila kata sekata ni, kena tahulah sudut pedalaman dia apa. So sudut pedalaman untuk pentagon, so dia formula dia macam ni. N tolak 2 darab 180 bahagi dengan N. Ini adalah sudut pedalaman lah. Bila pentagon 5 tolak 2 darab 180 bahagi 5. Bila oktagon nak kira sekali, 8 tolak 2 darab 180 bahagi 8 sama dengan, okay, so kita pun gunalah kalkulator. Okay, 5 tolak 2 3, betul? 3 darab 180 bahagi dengan 5 dapat 108. So untuk ni 108. Lepas tu yang second tu 6 darab 180 bahagi dengan 8 dapat 135. So ni adalah sudut pedalaman. Jadi kalau kita tengok oktagon ni, sini 1, 3,
5. Yang ni pun 1, 3, 5. Sini dengan sini adalah sama. Ini adalah segi 4. Bila segi 4 dia mestilah 360 darjah. Jadi 360 tolak 135 tolak 135. Bila lepas tolak 2 ni kita akan dapat dua sisi yang sama. So kita bahagi 2 untuk tahu berapa. So 360 tolak 135 tolak 135 bahagi 2 dapat 45. Jadi sudut kat sini adalah 45. Jadi kita tahu sudut besar kat sini adalah 108. Jadi A sama dengan 108 tolak dengan 45. Jadi 108 tolak 45 kita dapat 108 tolak 45 dapat 63. Jadi nombor 7 jawapan dia adalah D. Nombor 8, rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. POS ROT adalah diameter bulatan. Cari nilai bagi X. So sekarang X ni dekat sini. So bila dia ni diameter, nampak dia cross macam ni, sudut sini sama dengan sudut sini. Okay, so kita tahu kalau ini radius 42, sini pun 42. Sudut dekat tengah ni kalau kita bagi dia Y 180 tolak 42 tolak 42, so 84 dapat 96. So kalau ni 96, sini pun 96. Okay. Kalau kita tengok 96 ni, nampak ni 96, dia punya lengkuk dekat sini. Okay. Lengkuk X ni pula selain 96 ni, nampak? Jadi kita tahu lengkuk X sama dengan 360 tolak 96. Jadi kita dapat, okay, jadi 360 tolak 96 kita dapat 264. Okey. Yang ni 264 ni kalau dia ada dekat tengah. Kalau dia ada dekat bucu kita belajar, okey, kalau ada dekat bucu kena bahagi 2. 264 bahagi 2 dapat 132. So bila lengkuk ni, bila dekat, kita tahu dekat hujung adalah bahagi 2 daripada sudut dekat tengah. Jadi kalau dia dekat tengah, untuk lengkuk sebesar ni, dia sini adalah, untuk yang besar, lengkuk besar ni dekat sini adalah, kat sini adalah 264. Tapi sebab dia dekat sini, kita bahagi 2, jadi 132. Jawapan dia C. 9. Rajah 5 EFG adalah tangen kepada bulatan FHK di FKL adalah garis lurus. Diberi LFG sama dengan 62 darjah. LFG, jadi sini adalah 62 darjah. Cari nilai M. Jadi kita, bila ada tangen, kita boleh buat segitiga berselang-selilah kalau kita ada bentuk segitiga. So cara dia, kita buat Z macam ni. Kita tahu dekat hujung Z ni adalah sudut yang sama. Okay, jadi ni adalah 62. So kita tahu sini pun mestilah 62. Jadi 180 tolak 62 tolak 62 dapat sudut dekat tengah ni, iaitu, so 180 tolak 62 tolak 62 kita dapat 56. So kita dapat 56. Dekat sini adalah 56. Okay. So sekarang ni kita tengok sini 156. So dia garis lurus. 180 tolak 156 kita dapat 24. So sama juga segitiga berselang-seli. Kalau sini 24, sini pun 24. Sebab kita dah ada 3 sudut. Jadi M sama dengan 180 tolak 24 tolak 56 tolak 62. Kita dapat, so 180 tolak 24 tolak 56 tolak 62 kita dapat 38. So jawapan dia 38.
Raja 6 menunjukkan 3 sukuan bulatan yang berpusat di JKL sebuah segi 4. Antara titik A, B, C, D manakah yang sentiasa berada kurang daripada 3 cm dari JKL? So 3 titik JKL kurang 3 cm. So J dekat sini. So kita tahu radius 3 cm dekat sini. Jadi kalau daripada titik J yang kurang daripada 3 cm adalah A, B atau C. So D ni dah out. Okay. So sekarang ni daripada titik K pula. So K dekat sini. So ruang kawasan ni sekarang K ni kita tengok daripada A, B, C, yang ada adalah B, yang tinggal B dan C. Okay, jadi A ni dah bukan. So yang last adalah L. L dekat sini. So 3 cm adalah dekat sini. Nampak kat sini 3 cm. So kita tarik daripada 3 cm. Nampak tak? Ni kiranya dia punya radius lah. So yang kurang adalah kawasan ni. So kita dapat B. 11. Raja 7 menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak. JKL adalah image bagi MLN. So ni image, ni objek. Okay, di bawah satu pembesaran diberi 7JK sama dengan 3ML faktor skala bagi pembesaran. Jadi kena tahulah formula faktor skala ni. Kalau faktor skala sama dengan, kita ambil sisi image bahagi dengan sisi objek. So kalau tengok JK dengan ML, image kita adalah JK. So sama juga dengan JK per ML. So 7JK sama dengan 3ML. JK per ML sama dengan, so yang tinggal dekat sini 3 per 7. Nampak tak? Jadi sekarang dia punya jawapan adalah B. Kenapa bukan negatif? Negatif ni maksudnya apa? Ada tak faktor skala negatif? Ada. Kalau yang negatif melambangkan arah yang berbeza. Kalau kita tengok arah dia sama, so bukan negatif lah. Jawapan dia adalah B. Jadual 1 menunjukkan hasil tinjauan yang telah dijalankan oleh Puan Farah di sebuah sekolah. Puan Farah menerima sumbangan baju dari sebuah syarikat. Baju diberikan kepada murid sekolah secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa Puan Farah beri baju tersebut kepada murid yang pakai baju lebih kecil daripada L. Maksudnya L tak termasuk. So yang lagi kecil yang dua ni lah. So kebarangkalian ni kita tambah semula. 75 tambah 80. Ini adalah yang lagi kecil. Bahagi dengan semua kebarangkalian yang adalah. Per 80 tambah 63 tambah 32 sama dengan 75 tambah 80 per dengan 75 tambah 80 tambah 63 tambah 32. Jadi dapat 31 per 50 lah. So jawapan kita adalah B. 13. Nabil dan Maisin bekerjasama untuk menjalankan satu projek di sekolah mereka. Mereka bercadang membentuk model tapak pameran berbentuk segi 4 tepat. Mereka memerlukan cara ini untuk membentuk perimeter model tersebut. Lebar segi 4, lebar. Okey, so sekarang ni kita ada segi 4 tepat. So lebar dia 7. So dia kata dia nak luas. Jadi sekarang ni kalau sini X, so apa yang kita ada? Dia kata perimeter dia adalah yang ni. So kita tahu 2X, X tambah X tambah 7K tambah 7K, betul? 7K tambah 7K ni 14K. Sama juga dengan, tak maklumlah sini lah. 2X tambah 14K sama dengan 280 tolak 6K. Sekarang kita nak X. X sama dengan 280 tolak 6K tolak 14K. Betul? Ni 2X, sorry. So X sama dengan
280 tolak negatif 16 tolak negatif 14 dapat negatif 20K per 2. So boleh bahagi 2, boleh bahagi 2. 140 tolak 10K. So X ini adalah 140 tolak 10K. Dia nak luas. Luas sama dengan panjang darab lebar. Jadi sama juga dengan 7K darab dengan tadi kita dapat 140 tolak 10K. Ada tak? Jadi kalau tengok nombor 13 ni, jawapan kita adalah C. Puan Monica membeli 3 keping coklat di sebuah pasar raya. Coklat dibeli itu berbentuk segi 4 tepat dan mempunyai panjang ni lah. Setiba di rumah, dia ingin memberi coklat secara sama rata kepada orang anaknya. Berapakah ukuran panjang coklat yang akan diterima? Dia cakap pasal panjang coklat. So, satu coklat ni panjang dia P kuasa 2 tolak 289. Okay. So, dia beli 3 keping. So, 3 keping. Dia nak bahagikan kepada anak dia 3P tolak 51. Bila soalan ni, kita kena faktorkan. So, kalau tengok kuasa 2, 289 ni boleh jadi punca kuasa 2. So, kalau tengok 289 sama dengan 17. Jadi, kita tahu, nampak tak? A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. So, kita tahu ini adalah 17 kuasa 2. Jadi 3 P tolak 17 P tambah 17. Kalau tengok bawah, 3 boleh keluarkan. 51 bahagi 3 dapat 17. So kalau kita keluarkan 3P 3P bahagi 3 dapat P. Negatif 51 bahagi 3 dapat negatif 17. So sekarang kita dah boleh potong yang ni. Depan ni pun boleh potong. Jadi yang tinggal adalah P tambah 17. P tambah 17. So jawapan untuk 14 adalah D. 15. Ariel bercadang membeli beberapa pasang baju di pasar raya Jetco. Pasar raya tersebut menawarkan diskaun sebanyak 15% untuk pembelian 2 helai baju atau lebih. Ariel membeli X helai baju jenama R dan Y helai baju jenama S. Harga sehelai baju R RM38. Harga sehelai baju S. Okey. So dia kata asal dia beli 2 atau lebih dapat 15%. So dia kata dia beli X helai R dan Y helai S. Maksudnya dia beli R dengan S ni tak kisah berapa, yang pasti lebih daripada 2 lah. So dia mesti dapat 15%. So kalau tengok ni, sekarang ni 15% adalah diskaun. Jadi baju tu harga 100%, tolak dengan 15% adalah 85% yang perlu dibayar. 85% sama dengan 85/100 ataupun 0.85. So nilai baju kena darab dengan 0.85. Jadi sekarang kita tahu dia beli R. Okay, X helai jenama R. Jadi 38 darab dengan X tambah, okay, S ni 63. 63 okay, Y, betul? Jadi dia yang harga asal 38X tambah 63Y. Sebab dia dapat diskaun, kita kena darab dengan 0.85. Jadi 0.85 darab 38X tambah 63Y. Jadi 15 ni jawapan dia A. 16. Sekumpulan pelajar di sebuah kolej diminta mengundi subjek kegemaran mereka. Carta Pai dan Raja 8 mewakili jumlah undian untuk setiap subjek. Subjek matematik memperoleh 25 lebih undi berbanding dengan subjek kimia. Hitung bilangan pelajar yang mengambil bahagian. So dia kata matematik ni 25 kali lebih berbanding dengan subjek kimia. Jadi sekarang kita boleh kira dia punya sudut lah. So satu bulatan 360 tolak 120 tolak 90 tolak 45, kita dapat sudut kimia. Jadi 360 tolak 120 tolak 90 tolak 45 dapat 105.
Jadi ni 105. So kita tahu sini 105. Dan kita tahu beza dia adalah 25. Matematik ni lebih 25. Jadi kita tahu matematik ni lebih 25, beza dia punya bilangan 25 sama juga dengan sudut dia. Perbezaan sudut adalah 120 tolak 105. Jadi atas ni adalah bilangan dan ini adalah sudut. So kita nak bandingkan dengan apa? Dia kata dia nak bilangan pelajar. Bilangan pelajar 360 darjah. 25 orang untuk 15 darjah. Jadi untuk 360 sama dengan X. So kira dia X ni kita silang lah. So 25 per 15 sama dengan X per 360. Jadi X sama dengan 25 per 15 darab 360. So kita dapat 25 per 15, 25 dapat 5 di mana? Okey. Bahagi dengan 15 darab dengan 360, kita dapat 600. Jadi jawapan dia 600 orang. So jawapan dia A. Jadual 2 adalah jadual kekerapan yang menunjukkan jisim tangkapan ikan oleh sekumpulan nelayan. Kelas median, kelas median dekat sini 17 sampai 19, berapakah julat nilai M? So kita tengok sekarang ni, sebelum ni 9 tambah 12 adalah 21. So ada 21 nombor. So M dekat sini adalah 16. Untuk M ni ada dekat tengah-tengah. Sekarang sini adalah 16, betul? 16 untuk samakan dengan 61 mestilah tambah 5. Kalau M ni kurang daripada 5, maksudnya dia akan pergi median bukan dekat sini tapi dekat sebelum dia. Jadi sekarang ni dia kata julat M mestilah lebih dari 5. Jadi jawapan 17 adalah C. 18. Rajah 9 menunjukkan lukisan berskala pelan lantai rumah yang berbentuk segi 4 tepat. So skala dia macam ni, 1/200. So kita tahu yang ni yang lukis, yang ni yang sebenar. Jadi kita tahu yang sebenar adalah 200 kali yang dilukis. So dia kata kos pasang jubin lantai adalah 151 meter persegi. So meter persegi, meter kuasa 2 lah. Berapakah kos untuk pasang bahagian dapur? So dia nak pasang bahagian dapur. Kalau kita tengok bawah ni, 10 tambah 2.5 adalah 12.5. Atas ni pula 8 tambah 2.5 adalah 10.5. Jadi kita tahu sini adalah 2 cm. Jadi untuk panjang pula 2.5 tambah 2.5, 5. So kat sini ada 1.6, jadi sini mestilah 3.4. 3.4 tambah 1.6 kita dapat 5. So sekarang dapur kita saiz macam ni lah. So sini 2 cm dengan 3.4 cm. Kalau nak kira dia mesti dalam meter persegi saiz sebenar. Kita tahu saiz sebenar 200 kali ganda. Jadi kita pun darab dengan 200. Sini pun kita darab 200. Jadi saiz sebenar 2 darab 200 adalah 400 cm. So darab dengan 200, 7.4 darab 3.4 darab dengan 200, kita dapat 680. So ni 680 cm. So dia dalam meter persegi. cm pergi tukar kepada meter bahagi 100. 400 cm sama dengan 4 meter. 680 cm sama dengan 6.8 meter. Jadi dia punya luas sama dengan 4 meter darab 6.8 meter. So kita dapat dalam meter persegi. Jadi 4 darab 6.8 kita dapat 27.2. So sini adalah 27.2 meter lah. So dia kata 150 meter persegi. Jadi untuk dia punya kos sama dengan 27.2 darab dengan RM150.
So kita dapat darab dengan 150. Jadi 4080. Jadi kos dia adalah RM4080. 19. TQRS adalah tangen kepada bulatan berpusat di O titik A. Benda ni TQRS adalah tangen. Okey, so di tangen kepada bulatan berpusat O di titik A, right? Okey, diberi bahawa QR sama dengan RS. So QR sini sama dengan sini. Dia jari bulatan adalah 6 cm. So kita tahu ni 6 cm, ni 6 cm. Luas PQS adalah 60 cm. Jadi luas PQS adalah 60 cm. Cari cos, lama tutup. So dia nak cari cos TQP tambah tangen OSR. So bila soalan trigo macam ni, kena guna formula lah ni, kena ingat lah. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Mana-mana yang senang korang ingat lah. So sekarang ni kita tengok berdasarkan apa yang dia bagi, luas PQS. So okey, nak guna formula trigo ni mesti tahu dua benda. Sama ada tahu dia punya sudut dan T. Kalau nak guna sin, contoh sudut dan T, ataupun sudut dan H, ataupun D dan H, mesti tahu dua daripada pemboleh ubah formula itulah. So sekarang ni 6 ni sama. So luas PQS adalah 60. So kita tahu kalau luas segitiga sama dengan separuh darab tinggi darab lebar. So tinggi dia adalah P sampai R, lebar dia adalah QS, sama dengan 60. So dapat 6. So QS sama dengan 60 bahagi 6 sama dengan 10. So QS sama dengan 10. So yang ni 5, yang ni pun 5. Okay, so sekarang dia nak cos TQP. Jadi sekarang TQP dekat sini. Okay. Ni kena ingatlah, bila trigo ni ada dia punya kuadran lah. Okay, sukuan. So ni kena ingatlah STC. So kita tahu sukuan pertama semua positif. Dekat sukuan kedua hanya sin yang positif. So kalau tengok sekarang ni dia nak cos TQP. So TQP dekat sini, sini adalah sukuan kedua dan dia nak cos. Bila dia nak cos, cos adalah negatif dekat sukuan kedua sebab sukuan kedua hanya sin yang positif. Jadi cos TQP, cos sama dengan negatif as per, cos dia negatif betul, as per H. S adalah bersebelahan. So ni sudut sini, sudut dekat sini sama dengan sudut dekat sini. So bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Bersebelahan dengan sudut ni adalah 5. Hipotenus dia, hipotenus yang ni adalah yang ni lah. So hipotenus ni kena kira. Ni 12, yang ni 5. So kalau kita ada sini 12, yang ni 5, alamak sorry, yang ni 5. Jadi Pythagoras theorem lah, 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, kita dapat 13. So 13. Okay, ni baru cos TQP. So dia negatif sebab dia dekat sukuan kedua. Sudut TQP ni dekat sukuan kedua. Nampak? Dia sukuan kedua. Sukuan kedua sin je positif sebab dia nak cos itu negatif. So tangen OSR. Jadi mana OSR? OSR dekat sini. So dekat sukuan pertama memang positif. So sekarang tangen OSR. So kat sini tangen sama dengan sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. So dekat sini dia punya bertentangan adalah dekat sini 6, bersebelahan adalah bawah ni 5. Jadi inilah kira lah. So negatif 5 per 13. So tambah dengan 6 per 5. So 6 per 5 dapat 53 per 65. So kalau tengok option yang ada ni, jawapan kita adalah B lah. Okay, 20.
Darjah 11 menunjukkan graf fungsi. Okey, cari nilai PQR. So, kalau tengok kita tahu dia adalah graf sin lah. So, graf biasa sin dia macam ni. Aduh, macam nak hilangkan ni Ni. Okey. So, kita tahu dia akan berhenti dekat 360 darjah. Ni y sama dengan sin X. Okay, so ni y sama dengan sin X. So, sekarang kalau graf biasa, so sini dekat 1 dan sini adalah negatif 1. Jadi, depan ni adalah 1. Amplitude ni sama dengan, nampak? Yang ni tolak dengan bawah, kita bahagi 2. 1 tolak negatif 1 bahagi 2 sama dengan 1. Jadi, kalau tengok sekarang ni 5, ni negatif 3. Jadi, 5 tolak negatif 3 bahagi 2 sama dengan 8 bahagi 2 sama dengan 4. Jadi P ni adalah 4. Jadi Y sama dengan 4 sin QX. So Q ni pula sama juga dengan cara nak kira Q adalah 300. Okay, sini dia berhenti, graf ni jadi cantik. Graf ni siap dekat 360. So, graf ni pun jadi siap dekat 360. So, dia punya period sama dengan 360 bahagi dengan graf dia yang bagi ni berhenti kat mana. So, 360 juga. So, 1. Jadi, sini 4 sin 1x ataupun just 4 sin x. Okay. So, sekarang ni kalau sini amplitude 4, dia patut ada dekat 4. Sekarang dia ada dekat 5. So, 5 tolak 4 sama dengan 1. Jadi, kita tahu belakang tambah 1. Jadi, P sama dengan 4. So, Q sama dengan 1. R sama dengan 1. So, kalau dah dapat 2, basically patutnya dah dapat lah jawapan dia sebab dia tak sama 3-3 kan. So, 4, 1, 1. Jawapan 20 adalah D. Okay. 21 antara graf berikut yang manakah adalah graf pokok. Bila cakap pasal pokok, kalau bucu sama dengan N, tepi mesti sama dengan N tolak 1 lah. Kalau tengok ni bucu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bila bucu ada 6, so tepi patutnya sama dengan 5 lah. Kalau tengok ni 1, 2, 3, 4. So, kan. So, ni 1, 2, 3. Ada 3 bucu. Dia patut ada 2 tepi lah. So, 1, 2, 3. Kan. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 bucu. So, dia patut ada 3 tepi. Tengok. 1, 2, 3. So, inilah jawapan ni lah. Kalau tengok ni pun, kalau kira pun tak dapat lah bucu dengan tepi ni. 22 darjah 12 menunjukkan sebuah graf berpemberat dalam km dengan berbilang tepi dan bergelung menghubungkan 6 buah kampung dalam sebuah daerah. Okey, so ada 6 buah kampung. Zakia dan Adriana bertolak dari kampung F. So, asal dia dekat kampung F, menghadiri satu mesyuarat di kampung J. Okey, ni kampung J. Zakia memilih jarak paling minimum. Jadi, sekarang ni Zakiah ni ambil jarak yang paling minimum. Dia nak pergi mana ni? Nak pergi J. Okey, kelajuan. Jadi Zakiah ni jarak paling minimum. Kelajuan dia 85 km per jam. Adriana ni pula dia kena pergi G dulu baru dia boleh pergi J. Okey, mereka bertolak masa yang sama. Hitung laju minimum Adriana jika mereka perlu berada di kampung J pada masa yang sama. Jadi Adriana ni kena pergi G baru J. Zakiah ni ambil jarak paling minimum. Jadi apa dia punya hitung laju. So apa laju Adriana kalau nak sampai masa sama. So kena tahu formula lah. Laju ni apa? Laju ni formula dia sama dengan jarak bahagi masa dah. Jadi yang kita ada Zakiah punya laju. Jarak paling minimum. Okay, jadi kalau kita tengok sini sekarang ni, F nak pergi J. Kalau kita tengok, okay, ni FK dia boleh jadi FK KJ. Dia boleh jadi FK
KJ. FK, KJ dia boleh jadi FL, LJ, FL, LJ. Dia boleh jadi juga dia pergi FL, LH, LJ. Okay. Tapi kalau kita tengok, kalau pergi FL 15.5, dia pergi sini 65, di sini 32. Jadi 65 tambah 32 ni lagi besar daripada 86.5. Jadi ni kita dah buang saja FL, FL, LH, HJ. So ni dah reject lah. So kalau kita tengok FK, KJ dengan FL, LJ. So FL, kalau kita tengok, kalau lalu atas dia lagi jauh lah. So that's why kita lalu bawah. So 15.5 tambah 86.5 nak dibandingkan 72.5 tambah 52.5, kita boleh nampak yang ni lagi kecil lah. Okay. So 15.5 tambah 86.5 kita dapat 102. So jarak minimum dia sama dengan 102 km. Okay, Adriana ni kena pergi J dulu. So daripada F dia pergi J. Mana J? Dia pergi G, sorry. So Adriana ni pula daripada F ni dia kena pergi G. So mestilah ambil yang paling singkat. So antara tiga ni dia mesti ambil 27 lah for sure. So lagi satu nak lalu mana? Kalau tengok daripada G ni boleh jadi turun bawah naik atas. Tapi kalau turun bawah ni nampak jauh ni 48, 52.5. Okay, so boleh jadi kita tengok GK ataupun KJ, GK pergi KJ, ataupun dia boleh jadi GH pergi HJ. Tak, ni macam okay, ni 48 lah, 48, 52.5. Ni macam lebih kurang dengan yang ni kan, kita boleh kira. Tapi kalau kita pergi sini, turun bawah, naik atas, dia dah jauh. Dia pun nak jarak minimum juga. So antara dua lah, GK pergi KJ ataupun GH pergi HJ. Jadi kalau kita tambah GK pergi KJ 61 tambah 52.5, kita dapat 113.5. Ni 113.5. GH pergi HJ, GH pergi HJ 61 sampai 92 dapat 94. Jadi jarak yang paling dekat adalah sini ke sini. So kita dah adalah laluan. Okay, sekarang dia nak suruh kira laju Adriana. Adriana punya laluan ni, Adriana punya laluan sama dengan 27 tambah GH ni 61 tambah 3 sama dengan 120. Sekarang ni adalah dia punya jarak. Dia nak sampai sama masa dengan Zakia. So sekarang kita ada laju Adriana. Kalau untuk Zakia, kita ada dia punya jarak dengan dia punya laju. So kita boleh guna ni untuk cari laju Adriana. Jadi sekarang ni laju, kalau kita buat laju per km, mestilah kita kena banding dengan unit yang sama. Kalau tengok laju tadi, laju Zakia kita dah ada 85. Per dia punya jarak adalah 102 ni jarak ni kan, 102. Okay, sama dengan laju Adriana ni kita tak tahu dia adalah X dan dia punya jarak adalah 102. Bila kita nak buat nisbah, kena buat nisbah yang sama lah. So sekarang ni kita ada X kat sini, boleh cari dia punya laju. X sama dengan, nak cari X sini bawa pergi sini, 85 per 102 darab 120. Jadi 85 bahagi 102 darab 120 dapat 100. Jadi laju dia untuk kejar Adriana ni adalah 100 km per jam. Jadi jawapan dia A. 23. Harga bagi seekor lembu adalah ni. Syahril membeli lembu tersebut pada harga diskaun 400, di mana dia hanya membayar sejumlah ni sahaja. Hitung harga sebenar lembu itu. Jadi ni harga lembu. Okay, so dia dapat harga diskaun 400. Jadi dia bayar 400. Lepas dia bayar ni adalah berapa yang dia bayar. Jadi dia tahu 101x tolak 80. Ni harga sebenar. Tolak dengan 400 yang dia dah dapat diskaun sama dengan
2 11x tambah 70 per 0.25. Okay, so ni kalau kita kembangkan 101x tolak 80 tolak 400 tolak 480 sama dengan 2 11x tambah 70 per 0.25. 2 bahagi 0.25, 2 bahagi 0.25, kita dapat 8. So ni 8, 11x tambah 70, 101x tolak 480. So ni kita boleh kembangkan 8 darab 11x, 88x, 8 darab 70, 560. So kita bawa x dekat sini, 101x tolak 88x. So yang ni kita bawa pergi belah kiri lah, 560 tambah 480. Jadi 101 tolak 88, kita dapat 13x. Sama dengan 560 tambah 560 tambah 480, kita dapat 1040. Jadi x sama dengan 1040 bahagi 13, kita dapat 80. So x sama dengan 80. Dia nak harga sebenar. Jadi harga sebenar sama dengan yang mula-mula ni lah. Jadi 101x tolak 80, 101 darab 80 tolak 80. So just guna kalkulator, 101 darab 80 tolak 80, kita dapat 8000 lah. So yang ni jawapan dia A. Lupa pula. So ni yang tadi 101 darab 80 tolak 80 dapat 8000 lah. Okay. 24. Graf jarak masa darjah 13 menunjukkan perjalanan Katerina dari bandar X ke bandar Y dan kembali semula ke bandar X. Okay. Diberi laju pemanduan pulang adalah lebih perlahan daripada laju pemanduan dari bandar X. Okay, so laju yang ni adalah tolak 10 2/3 daripada laju A. So kalau ni B, ni A, B sama dengan A tolak 10 2/3 lah. Okay. Calculate the value of T. So dia nak tahu ni berapa. So macam nak kira, kita tahu laju tu, macam nak kira laju. Laju sama dengan jarak bagi masa. So dia kata sekarang kita tahu untuk A ni laju dia kita boleh kira lah. So untuk A, laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak dia daripada sini ke sini adalah 80. Masa yang dia ambil, okay, 9 suku tolak 8 adalah 1 jam. 1 jam 15 minit. So dia 1 jam 15 minit. Kalau kita nak buat perpuluhan, senang kita tukar dalam point. Jadi 15 minit sama dengan 1 jam 15 minit sama dengan 15/60 minit. So 15/60 sama dengan 0.25. So 1.25. So 80 bagi 1.25. Okay, jadi 80 bahagi 1.25, kita dapat 64. Jadi laju dia 64 km per jam. Ini dalam jam lah, sebab ni jam dan minit. Bila kita tukarkan ni bahagi 60, kita dah buat dia dalam jam. Soalan ni yang paling penting, kena make sure unit kita sama. So kita dah ada A. So kita tahu B sama dengan A tolak 10 2/3. 64 tolak 10 2/3. So ni careful sikit. Bila masuk kalkulator, ni nombor bercampur lah. Bila nombor bercampur, bukannya 10 darab 2/3 guna nombor bercampur. So 64 tolak 10 2/3. Lemak 2/3. Ni kalkulator ni jangan tulis 10, lepas tu tulis pecahan, terus baru buat pecahan, sebab dia akan jadi 10 darab 2/3 lah. So dapat 160/3. B sama dengan 160/3 km per jam. So dia nak apa ni? Dia nak T. T ni adalah masa lah.
So kita tahu dia punya laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi sekarang jarak dia kita tahu mestilah sama 80. So sekarang ni jarak bahagi masa, so tulis je lah jarak bahagi masa. Jarak dia adalah 80, betul. Masa dia adalah kita nak tahu T, ataupun nak tulis S boleh, nak buat T boleh. Di mana dia punya laju juga adalah 160 bahagi 3. Kalau tengok 80 ni pergi 160 kita darab 2. So automatik T nak pergi sini darab 2. So T sama dengan 3 bahagi 2 sama dengan 1.5. Sini pergi sini darab 2. Bila patah balik 3 nak pergi ke T, kita bahagi 2 lah. So 1.5 jam. So 1.5 jam, kalau tengok dia dalam masa 24 hours ni, kita kena tahu minit dia lah. 1.5 jam sama dengan 1 jam. So nak tukar minit, 0.5 darab dengan 60 minit. Sebab 60 minit per 1 jam. So 1 jam 30 minit. So kita tambahkan daripada sini. Okey, sorry, nama tamu sebelah kiri. 9, 45 tambah 1, 30. 75 tambah 30, 45 tambah 30 dapat 75. 1 jam ada 60 minit, betul? Jadi 60 minit naik atas, tinggal 15 naik 1. So sini 11. So dia sampai 11.15. 25 selesaikan. Jadi 7 tolak 5W lagi kecil daripada 8 tambah W. So sekarang ni kita nak W ni jadi positif lah. So yang bila kita pindah, kena make sure tengok dekat dia punya simbol ni, 5W ni dekat kawasan yang lagi kecil. Kalau dia pindah sini, dia akan pindah dekat kawasan yang lagi besar. So sekarang bila pindah sini, dekat kawasan ni ada W tambah 5W, di mana kawasan dia kawasan yang lagi besar. Jadi 8 ni tak nak, 8 ni akan pindah pergi kawasan belakang. 7 still ada kat situ. Kawasan yang lagi kecil, nampak? Dia punya kawasan yang lagi kecil. 8 bila pindah tolak 8. So 6W lagi besar daripada 7 tolak 8 negatif 1. W lagi besar daripada negatif 1/6. Jadi W lagi besar dari negatif 1/6, 25. Jawapan dia A. 26. Cari nilai bagi yang ni. So sekarang kita tengok 25/2/85. Senang, kita tahu 25 sama dengan 5 kuasa 2. 8 pun boleh tukar dalam bentuk kuasa 2 lah. So 25 3/2. 25 sama dengan 5 kuasa 2. So 3/2 darab 2 negatif 2 per, so punca kuasa 8 ni kita tahu 8 ni sama dengan 2 kuasa 3. Jadi ni punca kuasa 3. So 2 kuasa 3. Ni punca kuasa 3 sama dengan 1/3 darab 5. So 2 dengan 2 boleh potong. Ni dengan ni boleh potong. So kita tahu yang ni tinggal 5 kuasa 3. Kita bahagikan dengan nombor yang sama. Bahagi dengan 5. So yang ni kita ada 2 kuasa negatif 2. Yang ni bahagi dengan 2. So 5, 3 tolak 1 dapat 2. So yang ni kuasa 2 tolak 1 sama dengan 2. Negatif 2 tolak 1. So 5 kuasa 2 darab 2 kuasa negatif 3. 5 kuasa 2 bahagi 2 kuasa 3 ataupun 25/8. Jadi 26 jawapan dia B. 27. SMK Melo menawarkan mata pelajaran untuk murid tingkatan 4. Cari bilangan murid yang mengambil sekurang-kurangnya satu mata pelajaran yang ditawarkan. Sekarang ni kita ada BFK. Lepas tu dah bagi siap-siap mana yang ambil FK, mana ambil BF, mana ambil BK. So soalan macam ni senang kalau kita buat yang persilangan dulu lah. Kita tengok ni F dengan K. So F dengan K. So ni F, ni K. So tengok B dengan F, B dengan K. B ni ada dua-dua F dengan K. So ni adalah B.
F dengan K ada 15. Dekat sini ada 15. B dengan F ada 10. B dengan F ni B dengan F ada 10. B dengan K ada 5. Kalau kita tengok tak ada yang ambil 3. Okay. So baru kita pergi dekat yang asal. B ni ada 30. Jadi B yang dah ada 10 dengan 5. 10 tambah 5, 15. So sini 30, yang tinggal ada lagi 30 tolak 15, kita ada lagi 15 dekat sini. Okay. Lepas tu untuk F ni ada 40. Sini ada 10, sini ada 15. Jadi F sama dengan F sahaja sama dengan 40 tolak 10 tolak 15. So 40 tolak 25, kita dapat 15. So sini 15. Okay, lepas tu untuk K ada 15 dengan 5 dekat sini. Jadi K sini adalah 40. Jadi bila dia nak jumlah semua orang, kita tambah je lah. 15 tambah 15 tambah 40 tambah 10 tambah 5 tambah 15. So 15 tambah 15, 30, 70 tambah 10, 80, 80 tambah 20, 100. Jadi dia kata yang sekurang-kurangnya mata pelajaran ada 100 orang. 28. Gambar Raja Van menunjukkan peratus murid yang menggemari warna merah, kuning, hijau. Cari peratus yang menggemari ketiga-tiga warna. Bila dia cakap pasal peratus, kita tahu jumlah semua ni adalah 100% lah. Betul? Jadi tambah semua ni kita dapat 100%. Okay. So kalau kita kira bila tambah semua ni dapat 100%. Okay. So 40 tambah X. Okay, dah. Ni macam make sure tak terhilang lah. Tambah 32 tolak X. Ni dah. Tambah X tolak 2. Tambah 13 tolak X. Tambah X. Tambah 10 tolak X. Tambah X tolak 3. Kita dapat 100%. So tengok X ni tambah dengan tolak kita boleh buang. Tambah dengan tolak boleh buang. Tambah dengan tolak kita boleh buang. So X ni tinggal X je. Okay, yang belakang ni pula guna kalkulator lah. 40 tambah 32. 40 tambah 32 tolak 2. Bawah ni tambah 13. Tambah 10. Tambah 10 tolak 3. Tolak 3 kita dapat 90. Jadi X tambah 90 sama dengan 100. X sama dengan 100 tolak 90, kita dapat 10. So dia kata soalannya yang menggemari ketiga-tiga warna adalah dekat tengah-tengah ni, iaitu X lah. Jadi jawapan dia 28 ni adalah A lah. X sama dengan 10%. 29. Diberi set semester. So integer dia 10 sampai 20, di mana kalau kita tengok 10 ni termasuk dan 20 ni tak termasuk. Nampak tak? Kita ada lagi kecil dan yang ni maksudnya tak termasuk. Okay. So tak termasuk 20. Maksud nombor dia 10 sampai 19 lah. 10 sampai 19. Okay. So dia kata, so kalau kita nak tulis pun boleh. Set semester X adalah gandaan 5. Kita tahu semua benda dalam set semester. So X ni adalah gandaan 5 antara 10 sampai 19. So kita tahu F kita sama dengan, so kita start dengan 10, 10, 15 lah. Okay. G adalah nombor perdana. Jadi apa nombor perdana antara 10 sampai 19? So 11 nombor perdana, 13 nombor perdana, 15 tak, 17 nombor perdana, 19 pun nombor perdana. Okay. H adalah hasil tambah 2 digit adalah genap. F, G, H. Hasil tambah 2 digit adalah genap. 10 tak? 11 tak? 1 tambah 1? Nombor genap kan? So nombor ganjil, kalau dua-dua nombor ganjil, bila tambah akan dapat nombor genap lah. 11, 13, 15, 17, 19,
kan. Tambah genap. Okey. Gambar rajah van manakah mewakili set semesta FG dengan H? Okey, kalau kita tengok sekarang ni, kita tahu set semesta kita ni 10 sampai 19. Kalau tengok ni ada 20, automatik ni salah. Ni pun ada 20, automatik salah. Okey, so jawapan kita antara A dengan D. So kita tahu sekarang FGH. Dalam F ada 10 dengan 15. So yang ni tengok 15 dekat sini. So D ni dah automatik salah, jawapan kita A. Nak confirmkan, tengok balik. Dalam G ada 10, 13, 17, 19. Betul. Dalam H ada G ni 11, 13, 17, 19. Lepas tu dia ada satu unsur F. Nampak? So jawapan dia memang confirm A. 30. Diberi tinggi sebuah segitiga bersudut tegak adalah 5 cm lebih pendek daripada panjang tapak. So kita ada segitiga bersudut tegak. Okey. So dia kata tinggi dia 5 cm lagi pendek daripada panjang. Kalau panjang tapak dia ni kita bagi X. So dia punya tinggi adalah X tolak 5. Okey. Luas segitiga adalah 52 cm. Cari panjang hipotenus dalam cm segitiga tersebut. So daripada luas ni kita boleh cari kita punya X, baru kita boleh cari kita punya hipotenus lah. So kalau tengok sekarang ni, luas sama dengan separuh darab panjang darab tinggi. So dia punya panjang adalah X, dia punya tinggi adalah X tolak 5, di mana dia bagi 52. So 2 ni boleh bawa pergi sini, 104 sama dengan X tolak 5, X darab X dapat X kuasa 2, X darab negatif 5 tolak 5X sama dengan 104. Kita bawa ke satu tempat, X kuasa 2 tolak 5X tolak 104 sama dengan 0. So ni kita boleh guna kalkulator je lah, nak faktorkan sendiri pun boleh, tapi ambil masa sikit lah. So sekarang ni tengok X kuasa 2 tolak 5X tolak 104. So ni kalkulator tak sama lah, ikut kalkulator. Kalau saya punya tekan alpha A, polinomial degree 2. So boleh tengok saya punya tutorial kalkulator lah kalau tak tahu nak kira ni. Saya ada tunjuk untuk 570 ms dengan ES lah. Okay, so yang ni X ni adalah 1, tekan sama dengan negatif 5, 104. Okay, so dapat, mana ni saya kira ke? Negatif 5, okay, ni negatif 104, negatif 104. 13 dengan negatif 8. So kita dapat 13 dengan negatif 8. So sebenarnya kalau kita ni kat objektif boleh terus pilih 13 lah, sebab mana ada tinggi, mana ada jarak negatif. So ni X tolak 13, ni X tolak 13, X tambah 8. X sama dengan 13 dengan negatif 8. So kita ambil 13. Okay. Kalau ni 13, yang ni pula 13 tolak 5, kita dapat 8. Jadi hipotenus, kat sini hipotenus sama dengan H kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Jadi H sama dengan punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Kalau tengok jawapan ni, dia kekalkan dalam punca kuasa 2. So kita just tambahkan punca kuasa 2 tu. 8 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Kita dapat 233. So 233. So untuk 30 ni, jawapan dia adalah C. 31. Rajah 15 menunjukkan pepejal geometri yang dihasilkan dengan mengeluarkan dua kon yang sama tinggi dari sebuah silinder. Diameter silinder dan kon masing-masing adalah 14 cm dan 7 cm. So diameter silinder 14, diameter kon adalah 7. Okey, tinggi silinder dan kon masing-masing 30 cm dan 9 cm. So tinggi silinder 30, tinggi kon 9. Dia kata guna pi 22/7 hitung isi padu yang tinggal.
Jadi apa formula? Jadi isi padu yang tinggal sama dengan isi padu silinder tolak 2 isi padu kon yang kena buang ni lah. Jadi kena tahu formula lah. Pi J kuasa 2H atau pi R square H atau pi J kuasa 2T tolak 2 isi padu kon 1/3 pi J kuasa 2T. So tengok apa tak? Kita ada tak? Sekarang kita ada diameter. Diameter 7. So RS sama dengan 7. Sorry, diameter 14. So ni RK sama dengan 7/2 lah. Sebab radius sama dengan separuh daripada diameter. So pi adalah 2/7. J kuasa 2. Jari dia adalah 7 kuasa 2. T dia adalah 30. Tolak 2. 1/3 pi 22/7. Jari dia adalah 7/2 kuasa 2. Tinggi dia adalah 9. Sama dengan nak direct semua masuk kalkulator boleh, ataupun yang mana boleh potong kita potong dulu pun boleh. Tak payah nak masuk kalkulator banyak-banyak lah. Macam 1/3 dengan 9 ni boleh potong. 2 dengan 2 ni pun boleh potong. Sorry, 2 ni kuasa 2, okay. So 2 ni kalau potong bawah ni macam kena sama dengan, so nak masuk direct calculator boleh, ataupun nak potong dulu pun boleh. Macam 7 dengan ni boleh potong, 3 dengan 9 ni pun boleh potong. Ni kuasa 2. Kalau nak potong nanti still 2 dengan 2 ni kuasa 2. So careful sikit lah kalau potong sini. Atas ni kena still 7 kuasa 2. Okay, so boleh direct masuk kalkulator je. So sekarang 22 darab 7 darab 30. Betul tak? Tolak yang ni 2 darab 22/7. Okay, darab 7/2 kuasa 2. 7/2 tutup balik kuasa 2 darab 3. So kita dapat 4389. 4389. So sekarang ni unit dia cm. So jawapan kita pun dalam cm padu lah. So jawapan yang kita dapat adalah C lah, 4389. 32. Jadual 4 menunjukkan pelaburan Encik Faiz sebanyak 3,500 unit saham PQR pada 1 Januari. So, akhir tahun dia dapat dividen 4.8%. Okay, so 3,500 unit. Harga dia beli, dividen dia dapat. Lepas tu, next year tu dia jual saham tu dengan harga RM2.80 seunit. Hitung nilai pelaburan yang diperoleh. So, berapa dia untung ni? So, ROI ni dia sama dengan berapa pulangan dia ataupun berapa jumlah pulangan dia, berapa dia untung bahagi dengan berapa dia dah nilai asal pelaburan darab dengan 100%. So, kita tengok. Nilai asal pelaburan asalnya RM2.5, dia beli 3,500 saham. So, 2.5 darab dengan 3,500 dapat 8750. 8750. Okey. Lepas tu, okey, berapa yang dia dapat pulangan? Dia dapat dividen 4.8%. So 4.8% ni sama dengan 48 per 100 darab dengan berapa? 8750. So 4.8 bahagi dengan 100 ni darab dengan 8750, darab dengan 8750 dapat 420. So kita dapat 420. So ni dia punya pelaburan lah yang dia dapat. So sekarang bila dia jual dengan 2.8 darab 3500, dia dapat 2.8 darab 3500 9,800. Okey. So sekarang ni berapa ROI dia? So untung yang dia dapat adalah, so yang sekarang dapat 9,800 tambah dengan dividen.
tolak dengan dia punya untung ni berapa yang dia jual ni, yang dia dapat, tolak dengan nilai asal yang dia dah bayar, bahagi dengan 8750 nilai asal yang dia labur, darab dengan 100%. So atas ni 9800 tambah dengan 420 tolak dengan 8750 bahagi dengan 8750 darab dengan 100%. So dia punya pulangan adalah 16.8%. 16.8%. So jawapan dia B. Tiga, antara hubungan berikut yang manakah mewakili? So P, Q, punca kuasa 3. So kita tahu kalau dia dekat bawah maksudnya ni songsang. So bila dia dekat atas kita tahu dia secara langsung. So P ni berubah secara langsung dengan Q. So dia berubah secara langsung dengan Q, dia berubah secara songsang dengan punca kuasa 3A. So ni dah salah sebab dia tak langsung dengan QR. A ni songsang. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 3A pun salah. So langsung okey. Berubah secara langsung dengan Q secara songsang dengan kuasa 3A. So ni punca kuasa 3 bukan kuasa 3. So jawapan dia D. Keempat, P berubah secara langsung dengan Q. Q sama dengan 2A tambah 1. Bila nak jadikan persamaan, kena ada constant lah. So, KQ. P sama dengan K. Q ni sama dengan 2A tambah 1. So, dia dah bagi. Dia kata bila P sama dengan 25, A sama dengan 2. Kalau ni 25, A sama dengan 2. So, 25 sama dengan K, 5. K sama dengan 25 bahagi 5 sama dengan 5. So, kita tahu P sama dengan 5Q. So, 34 jawapan dia A. 35. Jadual 5 menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan bulanan Puan Nabila. Berapakah pendapatan pasif Puan Nabila supaya aliran tunai adalah positif? So sekarang ni, yang ni je yang tak ada. Dia nak supaya dia punya aliran positif. Kalau positif, pendapatan tolak perbelanjaan lah mesti lebih dari kosong. So pendapatan aktif dia yang ni. Bawah ni, utility, allowance ni, semua ni adalah perbelanjaan. So pendapatan dia 2,500 tolak semua ni. So kita tambah ni 250. Okey. 250 tambah dengan 300 tambah dengan 250 tambah 850 tambah 650 tambah 300 tambah 350 dapat 2950. So perbelanjaan dia 2950. Dia punya pendapatan aktif ni 2,500. So sekarang ni dia dah rugi 450. Jadi pendapat supaya positif dia mestilah kalau 450 dia kosong. So dia mesti lebih daripada 450. So kalau di bawah ni supaya dia positif untuk 35 ni jawapan dia adalah D lah. Okey, diberi persamaan matriks, hitung nilai P tolak Q. So sekarang ni 3Q1 tolak P23 sama dengan 718. So kita tahu unsur pertama dengan unsur pertama dengan unsur pertama. So atas ni 3Q tolak 2P, P darab 2, 2P sama dengan 7. Ataupun senang kita kembangkan dulu lah, sorry. Okay, mana bawah lah. So 3Q dengan 1 sama juga dengan 3Q 3. 3 darab Q, 3 darab 1 tolak
P darab 2, 2P. P darab 3, 3P sama dengan 7, 18. So, kita senang nak keluarkan 3Q tolak 2P. Pertama. Yang kedua ni, 3 tolak 3P. Okey, yang kedua, 3 tolak 3P sama dengan 18. So, kita boleh selesaikan 3P lah. So, pusing sini. 3P sama dengan negatif bila pindah kanan jadi positif lah. 18 pindah jadi negatif 3 tolak 18. P sama dengan negatif 15 bahagi 3 sama dengan negatif 5. So, kita dah ada P. Boleh ganti dekat sini. So, 3Q tolak 2P. P adalah negatif 5 sama dengan 7. 3Q negatif 2 darab negatif 5 dapat 10 sama dengan 7. 3Q sama dengan, kita pindahkan 10 pergi belah kanan. 7 tolak 10 dapat negatif 3. 3Q sama dengan negatif 3. Q sama dengan negatif 3 bahagi 3 sama dengan negatif 1. So, yang soalan ni nak adalah tadi P tolak Q. Mana lagi ruang yang ada ni? So, P tolak Q sama dengan P adalah negatif 5. Tolak Q adalah negatif 1. Negatif 5 tambah 1 sama dengan negatif 4. Jadi, jawapan dia adalah 36. Jawapan dia A. Tiga tujuh, diberi bahawa N sama dengan ni. N tidak mempunyai matriks songsang. Cari nilai M. So, N sama dengan 3M negatif 7. Bila cakap nilai songsang, 1 per A ditolak BC. So, A dengan D akan terbalik. B dengan C akan jadi negatif. Bila benda ni sama dengan kosong, kita tak ada matriks songsang. So, A ditolak BC sama dengan kosong. So, A ditolak BC sama dengan kosong. So, ni A. Ni D. Tolak kita punya B adalah M. C kita adalah negatif 7 sama dengan kosong. So, 7 darab 3, 21. Negatif dengan negatif akan jadi positif. 7B sama dengan negatif 21. Kita pindah sini. B sama dengan negatif 21 bahagi 7. So, kita dapat negatif 3. Sorry, mana negatif dia? Right. So, untuk soalan ni jawapan dia adalah B. Tiga 8. Dalam razia 16, Q adalah image bagi P di bawah translasi ni. So, ni image. Yang ni adalah objek. Jarak PQ adalah 10 unit. Okey. Translasi. Bila cakap translasi, maksudnya dia gerak X dengan Y lah. So, kalau ni F, EF. Ni gerak X, ni gerak Y. Kita tahu, kalau X ni, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kalau Y ke atas positif, ke bawah negatif. So, kita tengok. Kita ambil X dulu boleh, Y dulu boleh. So, kalau X terus ke atas lah. So, 1, 2, 3. Dia ke 3 ke kiri. So, dia negatif 3. So, ni negatif 3. Negatif 3. So, dia daripada sini nak pergi Q, dia ke bawah. So, dia negatif 1, 2, 3, 4. So, dia negatif 4. Tapi, dia dah bagi siap-siap. Jarak dia 10 unit. Kalau tengok sini 3, sini 4. So, 3 dengan 4, kalau kita kira dia punya hipotenus sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, kita dapat 5. So, kita tahu titik ni, jarak dia, kalau sini 5, ini sini 10, so kita tahu kotak ni kena 2 kali ganda. So, 2. So, dia punya translasi EF sama dengan negatif 6, negatif 8. Jadi, untuk 38, negatif 6, negatif 8. Jawapan dia D. 39. Jadual 6 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka. So, ni bagi setiap 1000 syarikat insurans tekun. Encik Kumar dan Encik Saiful berumur 36 tahun. Encik Kumar merupakan perokok manakala, okey, so dua-dua ni 36 tahun. So, kita mesti guna yang ni lah. Okey, 36 tahun ikut umur.
Lepas tu Encik Kumar ni perokok, Encik Saiful tidak merokok. Mereka berdua ingin membeli polisi insurans dengan harga ni. Hitung beza premium tahunan. Jadi premium tahunan ni sama dengan berapa yang dia nak ambil. Dia nak ambil polisi insurans harga RM140,000. So nilai muka dia per dengan berapa, ni per dengan 1000 darab dengan berapa harga kadar premium dia. So sekarang dia nak beza, jadi dua-dua orang ni nak ambil 140,000. So 140,000 per dengan 1000, sebab dia kata kat sini bagi setiap 1000 darab dengan, so kita tahu kalau perokok 2.81 tolak dengan yang ni 140,000 per 1000 darab dengan 2.17. So ni pun kita dah potong. So 140 kita boleh keluarkan 2.81 tolak 2.17. So kita dapat 140 darab dengan 2.81 tolak 2.17, tutup balik, dapat 89.6. So beza yang dia bayar adalah RM89.60. So jawapan dia adalah B. 40. Jadual 7 menunjukkan harga makanan dan minuman di sebuah restoran. Puan Gloria membuat pesanan segelas jus tembikai, sekeping pizza dan 2 potong kek vanila. Cukai perkhidmatan adalah 6%. Hitung bil yang perlu dibayar. So sekarang ni yang dia beli adalah 1 tembikai, 1 jus tembikai. So RM6.60 tambah dengan sekeping pizza ayam RM12.50 dan 2 potong kek vanila. So kek vanila dia adalah RM4.20 per slice. So ni adalah berapa yang dia ni lah. Tapi sekarang dia kena cukai perkhidmatan 6%. So cara lambat nak kira satu-satu boleh. So kita tahu sekarang ini yang dia makan ni adalah 100%. Dia kena bayar extra 6%. So just darab dengan 106% lah. 100% tambah lagi dengan 6%. So ni darab dengan 106% sama dengan 106 per 100 ataupun 1.06. So direct masuk kalkulator je. Make sure kurungan tu betul lah. So tutup kurungan 6.6 tambah dengan 12.5 tambah dengan 2 darab 4.2 tutup balik darab dengan 1.06 ataupun 106 bahagi 100 boleh juga sama. So kita dapat RM29.15. So yang dia kena bayar adalah RM29.15. Jadi jawapan dia adalah C. So dah siap soalan paper ni, paper 1.